Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cik Ta Milagro. Untuk video kali ini Cik Ta akan perkenalkan pelbagai jenis timun. Di antaranya timun Jepun, timun ulam putih, timun ulam mini, dan Cik Ta akan pamerkan pelbagai gambar yang antara gambar-gambar timun yang Cik Ta pernah tanam. Dalam video ni juga Cik Ta akan tunjukkan bagaimana cara Cik Ta semai biji benih. Yang paling penting, boleh tolong Cik Ta share, komen, like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng. Okey, yang ni adalah timun yang Cik Ta memang simpan. Cik Ta nak jadikan dia benih. Bila Cik Ta tengok buah dia ni sangat-sangat subur, besar. Jadi Cik Ta nak jadikan dia benih. Kenapa Cik Ta nak jadikan dia benih? Kerana bila kita tanam biji benih yang kita ambil daripada pokok kita sendiri, biasanya dia cepat hidup. Satu cepat hidup, satu jimat sebab kita guna daripada pokok kita sendiri. Ni timun putih organik yang Cik Ta memang tanam. Kalau kita beli kat kedai, nama dia timun putih ulam. Dia ni memang warna putih dia khas sebenarnya. Timun dia kecil je. Nanti Cik Ta akan selitkan dengan gambar. Biasanya timun dia kecil, tapi sebabnya Cik Ta guna baja organik, baja Milagro, dia jadi dah macam labu kan, labu air. Jadi bila Cik Ta tengok dia sangat besar, sihat. Cik Ta nak buat dia jadi biji benih. Biji benih dia ni kalau kita beli kat kedai ataupun kita beli kat Shopee, dia akan tulis biji benih timun putih. Timun ni sebenarnya dia warna-warna putih, tapi rasa dia memang sangat-sangat sedap. Lagi-lagi kalau kita buat ulam, dia rapuh. Lepas tu dia ada rasa manis sikit, tapi memang sangat-sangat sedap. Jadi sebab benih dia agak mahal, Cik Ta buat benih sendiri. Nanti Cik Ta tunjuk macam mana cara Cik Ta jadikan daripada sebiji buah timun ni untuk dijadikan biji benih. Kat sini Cik Ta ada 3 lah. Nanti bolehlah Cik Ta simpan kan. Andai akan tak ada rezeki, kawan-kawan Cik Ta datang beli baja, Cik Ta boleh bagi. Ni sebiji lagi. Dan dekat sini Cik Ta ada 1 biji lagi. Okey. Ni dia. Wow. Besar kan? Ni lagi besar lah daripada yang tadi. Timun ni sebenarnya dia kecil. Tapi bila Cik Ta tengok, Cik Ta jadikan dia biji benih. Nak jadikan dia ni lah kan. Cik Ta biar dia sampai tua. Komen besar dia. Satu lagi jimat. Sebab nanti Cik Ta nak buat masak lemak ikan. Timun ni biji kita jadikan biji benih. Tapi isi dalam ni kita boleh masak dia dengan buat masakan lah. Cik Ta nak buat masakan masak lemak kuning. Dah jadi satu bahan kan, dah jimat. Okey, sebelum kita semai biji benih, jom kita kenal biji benih yang bermutu tinggi dan biji benih yang menjadi pilihan Cik Ta. Okey, ini adalah biji benih timun Jepun. Kenapa Cik Ta suka pilih dia? Sebab dia adalah salah satu biji benih yang ada tulisan F1. Bila F1 ni bagi Cik Ta, dia adalah biji benih yang bermutu tinggi. Biji benih ni Cik Ta sangat-sangat sukalah sebab bila kita semai, insya-Allah dia akan hidup. Jom kita tengok cara bagaimana Cik Ta semai biji benih. Dan dalam video ni juga Cik Ta akan memaparkan banyak gambar-gambar timun. Ni adalah buah timun tadi. Cik Ta dah belah. Dan orang kata biji dalam dia memang sangat-sangat berkualiti lah. Sangat bagus. Sebab kenapa Cik Ta kata bagus? Sebab ni dah cukup tua. Dan ada sesetengah biji yang dalam tu. Tengok ni.
So ada yang setengah tu dia dah tumbuh kan. Itu menunjukkan bahawa biji tu memang sangat-sangat bagus. So ini kalau kita semai sekejap je dah tumbuh lah. So nanti cikgu akan basuh dan cikgu akan teruskan biji dia. Lepas tu cikgu akan semai. Okey, ini adalah biji benih yang tadi tu. So, cikgu dah basuh, cikgu dah bersihkan dan cikgu dah tos. Seterusnya nanti cikgu akan jemur. Tujuan untuk cikgu jemur adalah untuk supaya lendir-lendir yang berada dekat biji benih tu dia kering. Proses ni perlulah kalau kita ambil biji benih daripada buah yang fresh. Kenapa? Supaya bila kita semai nanti biji benih ni tak dimakanlah oleh semut, siput. Sebab lendir tu boleh menarik perhatian. So jadi digalakkan kalau kita ambil biji benih yang daripada pokok kita perlu jemur dahulu. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ni untuk tips untuk kongsi sikit ilmu. Bila kita semai biji benih timun ataupun apa-apa biji benih yang besar macam ni, untuk pastikan yang keluar akar tu letak di bahagian bawah. So kalau macam biji benih timun ni, biji benih timun, dia bahagian bawah dia itulah yang kita nampak ada macam bentuk ubi sikit tu kan. Itu ialah tempat di mana akar dia akan keluar. So masa kita tanam nanti kawan-kawan, pastikan dia berada di bahagian bawah. Sebab kalau kita terbalik, kadang-kadang dekat situ nanti dia akan tumbuh, tapi kadang-kadang dia akan jadi macam bantut. Dia macam orang kata macam mana kan kawan? Dia tak tumbuh dengan yang cara yang betul lah bagi cikgu. Jadi kalau kita nak bagi dia tumbuh dengan betul dan cantik daripada permulaan kita semai, kita kena pastikan kita letak dia ataupun kita cucuk dia betul. Jadi kalau cara cikgu akan buat macam ni kan kawan. Okey. Satu lubang, satu biji benih. So, untuk kita nak semai biji benih, kita kena ada petak semaian, ada bahan-bahan tanah sedikit, kokopit sedikit. Okey, yang ni untuk proses kalau cikgu semai timun ni, biasanya cikgu akan lain sikit lah daripada cikgu semai bunga kobis. Kalau cikgu semai timun, cikgu akan letak bahagian bawah sekali tu kokopit. Lepas tu cikgu akan campur sikit tanah tu dengan kokopit dan cikgu akan letak dekat bahagian yang kedua. Tapi bahagian atas cikgu akan letak kokopit. Yang macam ni ya. Okey, kenapa cikgu letak kokopit? Sebab timun ni akar dia akan keluar pada hujung yang bahagian bawah. So akar timun ni dia jenis akar yang macam agak serabut. So bila kita letak dia dengan kokopit, masa dia keluar nanti dia terus akan grip kokopit tu. Jadi bila dia tumbuh pokok dia akan keluar dengan cantik lah. So waktu kawan-kawan semai, pastikan dia betul. Jadi kalau cara semaian ni samalah, bila kita dah susun, kita akan ambil ni kokopit ni, just tabur je macam tu. Tabur sama je, cara tabur sama, janji dia dapat tutup-tutup sikit macam tu kan. Okey, nanti cikgu akan buat sampai habis lah. Cuma cikgu nak tunjuk sikit kan cara dia. Okey, bila dah ni, sama juga spray. Okey, cara dia sama aja. Okey, sebab kita bila semai biji benih ni kan kawan, tak payah kita ni sangatlah macam runsing tak hidup kan. Tak apa, itu memang adat, ada tumbuh, ada yang tak tumbuh kan. Okey, seperti biasalah cikgu akan cakap ataupun cikgu akan bagi tip ni, tutup dengan ni. So kita tutup. Tapi untuk timun ni kita bagi masa dekat dia sikit lah. Biasanya kita akan bagi dia 7 hari untuk dia tumbuh. So nanti kita tengok gambar-gambar seterusnya. Jom kawan-kawan. Oh, cikgu lupa. Kenapa cikgu cakap tadi bahagian bawah cikgu suka letak kokopit supaya ni contohlah. Bila kita nak tarik dia senang. Kan dia akan keluar seketul. Jom tengok gambar seterusnya. Timun ni memang jimat kalau kita tanam. Sebabnya kenapa cikgu kata jimat? Kita boleh ambil dia berulang-ulang selagi dia keluar buah.
So pada peringkat ni adalah peringkat yang paling penting. Kalau kita tanam timun lah, waktu peringkat ni kalau kita macam ada ejen pendem bunga datang, memang biasa buah akan lekat. Tapi kalau tak ada ejen pendem bunga, so kita kena kawinkan dia, kena cari bunga jantan dan kita akan cantum dekat bunga betina. Cara senang je, kita cari bunga yang jantan tu. Okey, lalu tu kita akan ketuk-ketuk dekat bunga betina. So nanti buah akan lekat. Ni tengok ada serangga ni. Ni kadang-kadang serangga ni boleh kata serangga perosak dan juga boleh kata dia ni kadang-kadang membantu juga sebenarnya proses pendem bunga nanti sebab dia akan masuk dekat tempat bunga tu kan. Jom kita tengok putik-putik pokok Cik Ta punya apa ni? Pokok timun. Okey, bunga ni kita patut tanam lah. Bagi Cik Ta memang kena tanam kalau kita nak tanam pokok buah-buah. Sebab bagi Cik Ta, bunga ni sangat-sangat membantu Cik Ta lah untuk mendapatkan buah yang banyak. Lagi satu, dia mencantikkan view tau. Kalau kita tengok pagi-pagi, di samping bunga dia kembang, lebah-lebah datang, kadang-kadang ejen pendem bunga datang yang lain kan. So bila dia dah datang, dia akan hinggap dekat kita punya pokok dan seterusnya dia akan pergi dekat kita punya putik-putik buah. Jadi kat situ berlakulah proses pendembungaan dan insya-Allah buah kita akan lekat. Jadi memang di sini kita boleh nampaklah, kita berkongsi kan berlakunya ekosistem yang sangat bagus di antara kita dengan ni serangga kan. So bila kita tanam cara organik, kita boleh nampaklah peredaran ekosistem yang berlaku depan kita. Jadi kita boleh nampak. So kalau kita suka tanam pokok, biasanya kalau bahagian atas ni kita boleh nampak ekosistem di mana serangga-serangga ni akan datang dan bantu kita dari segi proses pendembungaan. Tapi kalau dalam tanah, ekosistem berlaku ialah di mana cacing semua tu, dia tu sebenarnya membantu kita dalam proses penggemburan tanah. Wah, hari ni Cik Ta dah jadi cikgu pertanian pula kan. Kita dah jemur, dah keringkan, jadi dia punya isi kita boleh guna untuk buat dalam masakan lah, dalam salah satu menu masakan kita. So ni nanti Cik Ta nak buat lah masak lemak dan Cik Ta akan campur dengan timun ni. Apa yang Cik Ta suka bila kita tanam sendiri, dia jimat lah bagi Cik Ta. Memang sangat-sangat jimat kerana waktu dia muda kita dah boleh buat ulam dan waktu dia tua benih dengan timun ni kita masih boleh gunakan lagi. So ni sebenarnya nampak je dia dah macam tua tapi dia sangat rapuh sebenarnya. Sebab tu kalau kita tanam secara organik, dia sangat-sangat bagus. Jom kita nak makan satu. Setia padamu, kau selalu dalam hidup.
setiap